Kuala Langat untuk menyambung perbahasan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebelum saya memanjangkan bicara dalam membahas usul menjunjung kasih titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sudilah kiranya saya memperkenalkan diri saya selaku yang berkenaan di dalam parlimen ini, pemegang jawatan sebagai pengerusi Caucus Pekerja. Oleh demikian, saya mengambil dua ketetapan. Isunya akan saya bangkitkan. Satu, isunya ialah gaji minimum. Kedua, ialah ibu ataupun wanita. Datuk Yang di-Pertua, gaji minimum telah pun diutarakan sudah bertahun-tahun. Gaji minimum menjadi isu untuk mengangkat martabat rakyat termiskin. Gaji minimum untuk menggaris pandukan mana arah tujunya pentadbiran kerajaan. Gaji minimum juga telah dibahaskan 2 tahun berturut-turut. Namun jelas tidak ada respon dan tidak ada tindakan diambil oleh kementerian yang berkenaan. Saya letih untuk bicarakan soal yang banyak isu. Isu yang tekankan ini ialah isu pokok yang harus direnung untuk memastikan bahawa rakyat terbanyak ini diberikan pembelaan. Saya mengambil ketetapan untuk menyarankan kepada Menteri Sumber Manusia supaya segerakan gaji minimum ini kepada rakyat seluruh negara untuk memastikan rakyat ini dibela dalam keadaan yang cukup maksimum. Datuk Yang di-Pertua, saya juga merayu kepada semua manusia dan juga Menteri Kebajikan Masyarakat dan Wanita untuk bersama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ini dalam berbentuk hanya bicara tetapi tindakannya tidak pernah diambil. Dalam soal pekerja ini, Datuk Yang di-Pertua, ingin saya ke depan sedikit dalam definisi pekerja. Pekerja generalnya ialah mereka yang bekerja. Itu definisinya. Wakil-wakil rakyat juga pekerja. Mereka diamanahkan dan diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi pekerja. Dan tuan wakil-wakil rakyat ini ialah rakyat. Saya melalui banyak menjelajah negara-negara luar. Saya terpegun. Baru ini saya pulang dari Morocco. Saya dapati pendapatan seseorang ahli parlimen di sana amat mengejutkan. Dan saya berasa tersinggung dan sedih. Bila mana saya melihat rakan-rakan saya di parlimen ini, profesion mereka begitu hebat. Seorang peguam, seorang usahawan, seorang engineer, melepaskan jawatan mereka semata-mata menyumbang kepada rakyat. Rakyat terpinga-pinga tertanya-tanya, standard apakah wakil-wakil rakyat Malaysia? Saya mengambil peluang ini, Datuk Speaker. Rakan-rakan yang dulunya meletakkan pendapatan dalam profesion mereka menjadi orang yang bermewah. Setelah mereka masuk menjadi ahli parlimen, mereka telah meninggalkan semua lapangan dan menumpukan deskripsi kerja sebagai seorang wakil rakyat. Wakil rakyat, tugas mereka tidak ada waktu 24 jam memfokus kepada rakyat, turun lapangan dan memberikan sumbangan tidak kira siang, petir, malam ataupun pagi. Inilah dia wakil rakyat. Namun saya berasa sedikit agak terguris bila mana saya pergi ke Jakarta baru-baru ini. Dalam lawatan saya dikhabari bahawa rakan-rakan saya ahli parlimen di Jakarta amat jauh fasilitas dan privilege yang mereka dapat. Saya terpinga-pinga. Pernah satu ketika arau bercakap, akhirnya kita ini ahli parlimen bila bersara akan menjadi kelompok pendapatan isi rumah dalam kadar orang miskin. Saya terkejut. Maksudnya apa? Ya, ada kenyataannya. Kenyataannya ialah ahli-ahli parlimen apabila mereka bersara, mereka akan mendapat pencen dalam kadar orang miskin. Saya mengambil peluang ini untuk membicarakan soal masa depan ahli parlimen sesuai dengan jawatan saya sebagai pengerusi Caucus Pekerja. Saya menganggap bahawa satu kajian semula
satu research harus dibuat. Mana mungkin dalam keadaan sekarang dia akan ada persoalan. Mengapa sekarang diminta begitu? Saya nak ambil peluang ini mengatakan dengan jelas, ada yang silu, ada yang malu untuk bicara soal ini. Ini soal mengangkat martabat ahli parlimen dalam bentuk untuk mendapat facilities dan privilege. Di Korea, satu ahli parlimen diberi 3 pekerja pembantu. Dalam negara kita enggak ada. Ini yang berlaku. Di sana saya tidak mau bandingkan di Singapura. Di Singapura jauh lebih hebat. Saya hanya ingin merungkaikan sedikit di seberang Selat Melaka. Pendapatan dan juga facilities privilege mereka amat membanggakan. Tak mengapa kita renung di sebelah utara, walaupun dalam keadaan rusuhan dan sebagainya, ahli parlimen mereka masih diberi facilities dan privilege yang cukup membanggakan. Tidak mau saya bandingkan dengan British, jauh lebih baik. Tetapi saya ingin mengakis sedikit simpati daripada yang berkenaan supaya merenung dan mengkaji semula facilities dan privilege yang saya lihat pada hari ini. Ahli-ahli parlimen dalam negara kita terpaksa bergelut dengan masalah ini dan terpaksa juga bersaruk untuk memastikan pendapatan lebihan dibuat hingga terpaksa mereka berniaga untuk menghindarkan semua ini. Saya yakin Datuk Yang di-Pertua. Silakan. Terima kasih Datuk Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kuala Langat. Bukan sahaja privilege ataupun keistimewaan dan segala kemudahan yang diberikan kepada ahli-ahli parlimen di Malaysia ini agak kurang. Tetapi bagi kita di pihak pembangkang, kita lagi teruk. Apabila kita terus didiskriminasikan, peruntukan kawasan kita masih dinafikan. Kadang-kadang rakyat meminta bantuan daripada kami terpaksa mengeluarkan duit daripada kocek kita sendiri, menggunakan elang kita sendiri. Jadi kita terus didiskriminasikan oleh kerajaan yang dinamakan sebagai Kerajaan Satu Malaysia ini. Peruntukan kawasan parlimen masih tidak diberikan kepada kami. Kerana apabila kita menasihatkan, walaupun dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan mengatakan bahawa setiap ahli parlimen boleh memberikan nasihat ataupun memberikan cadangan bagaimana peruntukan kawasan kita digunakan. Tetapi pengalaman saya, kita bagi nasihat, kita bagi cadangan, kita bagi surat, tidak diendahkan. Kerana yang lebih berkuasa, nampaknya yang lebih berpengaruh ialah ketua UMNO bahagian di kawasan masing-masing yang menjaga peruntukan kita. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Minta laluan sebelum jawab. Belum jawab. Baik. Boleh. Bagi sahabat dulu kalau kerau. Jawab satu-satu, jawab satu-satu. Okey. Ada lagi, saya dua isu je. Okey. Ya, Yang Melenggung. Saya cuma ringkas saja. Bagaimana kerajaan di negeri Selangor? Adakah dia juga memberi peruntukan pada wakil-wakil rakyat bangkang di Selangor? Itu saja. Jadi saya melihat daripada sudut kesesamaan. Maka kesesamaan itu harus ditegakkan dalam mengikut keadilan. Maka yang demikian saya merangkaikan bahawa kesesamaan itu harus diberikan dalam bentuk keseluruhan. Ini yang menjadi prinsip dan dokongan saya selama ini. Satu. Keduanya, apabila kita meletakkan ahli-ahli parlimen di dalam kategori yang tertentu, saya agak terkilan apabila kategori ahli parlimen ini lebih rendah daripada kumpulan 54. Dan saya merasakan bahawa mana posisinya, mana martabat darajatnya seorang ahli parlimen yang dilantik oleh rakyat yang mengetuai satu kawasan yang dipanggil parlimen. Sedangkan dalam masa yang sama, kumpulan 54 ini mendapat pendapatan mereka lebih baik daripada ahli-ahli parlimen. Ini bukan dikatakan memalukan, tetapi ini bersikap di mana keadilan itu. Saya terkejut apabila saya diberitahu kalaulah benar berita ini, pencen pesaraan ataupun pesaraan Perdana Menteri hanya berkisar sebanyak 15,000 sahaja. Saya berasa sedih.
dalam keadaan kita negara negara developkan negara develop ini yang dikatakan contoh, namun kecontohan yang lain tidak menampakkan bahawa realitinya begitu. Saya begitu sedih apabila saya ambil perbandingan antara keakhir daripada pendapatan itu, daripada privilege dan facilities itu. Bila orang membicarakan soal mengapa harus diberikan keutamaan, ini dipanggil diskripsi kerja. Kerja yang memerlukan satu pembayaran keadilan dan pertanggungjawaban yang harus digalas oleh ahli-ahli parlimen. Saya percaya dengan kedudukan, bukan saya nak bandingkan dengan CEO setengah syarikat hingga pendapatan mereka 108,000, tetapi yang saya mohon biarlah ianya bersesuaian dan bertetapan dengan sebagai seorang ahli parlimen yang bekerja untuk kawasan rakyatnya. Ya,